akan memberikan sokongan yang terbaik kepada setiap pasukan yang ada. Let's go, last game for today. Untuk hari yang pertama, wah. Kapal terbang dia melalui kawasan hitam putih. Apa ni checkmate bukan checkmate pula orang panggil. Chessboard. Ya, tapi inilah dia pergerakan kapal terbang sekali lagi baik. Bermula dari kawasan barat El Pozo dan akan berakhir di kawasan selatan Impala. Dengan saya rasa tak ada masalah untuk semua pasukan sampai ke destinasi mereka masing-masing. Yudo-Otto akan pergi ke La Cobreria. The Infinity akan turun di kawasan El Pozo. Biasanya El Pozo ini akan diambil oleh D Xavier, tapi kita tahu hari ini Dingo Xavier tidak bermain. Mereka akan bermain pada hari esok dan juga lusa. Dan NKT akan turun di kawasan tepi jalan dekat situ, mungkin untuk cari kenderaan dan seterusnya pergi ke drop spot mereka. Yang saya jangkakan adalah di Valle del Mar. Sam 9 berada di Monte Nuevo. Adanya siapa lagi? Void di Chumacera. Roy di luar kawasan Chumacera ataupun di luar kawasan Pecado. Yudo Alliance macam biasa di Los Leones. Itu adalah antara drop spot lah yang dapat kita lihatkan pada waktu ini. Di Hacienda del Patron di San Martin. Di San Martin kali ini macam saya tak nampak boom. Awak nampak boom tak, Amy, kat mana? Boom. Saya check warna merah dia orang. Dah hilang. Adakah mereka masih lagi lawan di San Martin dengan Team Flash? Saya nampak Team Flash memang turun dekat San Martin tadi. Tapi Kluk dan juga Break. Cuma Break cuma ada sepucuk pistol saja. Tidak dapat untuk melepaskan tembakan begitu sahaja terhadap Kluk yang fokus untuk mendapatkan kenderaan. Ya, benar sekali. Tapi di sini VIP adanya poin tersebut dapat S686. Complete set, bro. Dapat sekali pula. Wah, ini ada orang turun sini. Sekali ni ada satu di luar Minas General lah jika tak salah saya. Impala kan sepatutnya dia orang punya drop spot untuk creep VIP lah sepatutnya selalu. Dan mereka akan pergi ke Junkyard. Okay. So maksudnya Boom decide untuk kali ni tak payahlah kita lawan dekat San Martin kan, sebab benda tu tak menjadi. Tapi mungkin inilah dia calon MVP kita sekarang ini. No Mercy dengan average elimination sebanyak 2.8 dengan purata damage juga yang agak tinggi 486.8. So ibarat macam setiap pusingan yang dimainkan oleh No Mercy ni dia dapat kurang-kurangnya 480 damage. Tetapi Nerpeko lagi perform. Sebenarnya 3.6 average elimination dengan 554.6 purata damage yang dikumpulkan oleh beliau bagi setiap pusingan yang dimainkan. Tapi Nerpeko ni memang satu lagi nama yang saya rasa agak kesian jugalah. Saya rasa dia dibayangi oleh zaman Rosemary yang terlalu prime. Terlalu OP lah sebenarnya sebab terlalu dua kali OP, menang betul. Dia macam MVP tu highly likely Rosemary sama ada dia hampir jadi MVP ataupun dia lah MVP. Membuatkan Nerpeko mungkin sedikit kurang untuk disebutkan di bibir-bibir penonton-penonton PUBG Mobile, terutamanya di Malaysia lah. Kalau kita cerita pemain Indonesia Rosemary ataupun mungkin Lucy Zusi ataupun mungkin Ryzen kan, kalau cerita zaman dulu. Tapi kalau Nerpeko ni memang sedikit kurang untuk disebutkan. Tapi sebenarnya itu memang antara pemain yang hebat lah. Setiap season kan, kalau tengok kepada statistik si Nerpeko ini, dia perform je setiap season. Cuma yalah, mungkin ada kadang-kala tu tim dia secara keseluruhannya yang mungkin tak ada rezeki nak pergi lebih jauh dan sebagainya. Ya, betul, setuju. Sekarang ini pula kita akan menyaksikan kepada Void. Void ni dibuat macam baju-baju ni sikit. Baju-baju apa tu, bola apa orang panggil ni Asul? Bola jaring sikit saya nampak. Sukan. Outfit sukan atau bola tampar ke sebagainya daripada Void. Menarik. Pilihan jersey. Ada juga tengok PUBG Mobile Esport kita post tentang jersey dari Malaysia. Bagi korang mana jugalah yang cantik kan. Yudo-Otto ke, Yal ke, Todak ke, dan Todak. Saya nampak Todak agak
Bukanlah agak memang cantik bagi saya sebab dia nampak clean dari segi jersey mereka. Tapi tak ada perlawanan terjadi kat sini. Bersama dengan BTR awal. Tapi revival sempat untuk dilakukan. Zuxi masih lagi dengan membawakan Zuxi, Janfos, Lapar dan juga Satarless ataupun Satar. Ya, sebab inilah line up yang memberikan mereka sekarang ini kenaikan yang agak banyak jugalah. 2 pusingan mereka dapatkan 21 mata. 3 pusingan sebelumnya mereka dapatkan 7 mata. Di situ memang boleh dikatakan satu perubahan yang membawa kepada positive impact untuk Bigetron Red Aliens. Di mana tadi mereka berjaya untuk menjatuhkan satu pemain Todak, tetapi reset dah pun dilakukan oleh Todak. Todak kembali kepada 4. Todak tidak akan melanggar secara melulu, tapi depan Todak ini ada tim flash pula. Todak kena hati-hati. Inilah dia pemain yang hari ini benar-benar memberikan impak yang tinggi kepada Todak, Cleon. Sebelum ini bermain untuk Morph GPX. Ya, benar sekali. Cleon. Menarik tentang Todak ini. Inilah dia pemain yang antara membawa Todak dengan begitu tinggi sekali. 2.2 average eliminasi untuk Cleon. Tinggi juga tu untuk seorang pemain sekarang ini. Baru saja berada di satu tim baru. Satar 1.5, bayangkan. Cleon ada 2.2, tinggi. Untuk dari beliau, satu penggunaan painkiller diambil. Kedudukan agak berbahaya. Dia punya radu emas. Oh, patutlah dipanggil kawan-kawan dia. Kena menggerakkan kenderaan Cleon dan berjaya untuk melaksanakan perkara tersebut. Sangat-sangat berbahaya tadi lah. Kalau lama lagi waktu yang diambil untuk menggerakkan kenderaan tu, saya rasa ada je gangguan daripada tempat-tempat yang berbeza. Tapi at least sekarang ni baik untuk mereka. Boleh lagi tenang. Ada untuk Yal lah, ataupun Yal lah dekat sini kan. Yang Jimmy ataupun Alliance lah senang kita. Alliance. Untuk Alliance, mereka akan berhadapan dengan Void. Satu dah jatuh untuk pasukan Void ketika ini dari Alliance. Mereka masih mampu untuk bermain secara agresif betul. Alliance tidaklah begitu barbar sangat. Walaupun mereka tak ada dalam top 3 ke top 5. Tapi sekarang ini mungkin adalah waktu untuk mereka mengubah perkara tersebut. Void, boleh ke tak boleh dia bertahan di sini? Tapi sebenarnya selain daripada NKT dengan RQ, poin semua rapat. 35, 34, 33, 32, 31, 28, 24. Boleh berubah dengan terkelip mata je sebenarnya. Betul. Satu game ini. Dengan sekarang ini, Yudo Alliance terus saja menuju ke bahagian hadapan, cuba untuk bermain dengan lebih agresif. Satu lagi kejatuhan berjaya untuk dilakukan oleh mereka. Tetapi reset sedang dilakukan dengan secepat mungkin. Zeta cuba untuk dicari oleh Kluk. Tidak berjaya untuk menjatuhkan si Zeta. Revival berlaku di tingkat bawah sebenarnya, tapi agak berbahaya sebab ada satu pemain Alliance itu. Dia berada di depan itu berseorangan, Leon. Leon kena hati-hati sekarang ini, Leon. Masih lagi rakan pasukan beliau berada di bahagian bawah dengan Kluk juga telah pun dijatuhkan. Di backstep daripada bahagian belakang, dihabiskan secara langsung. Tetapi sekarang ini Void 2 pula yang terkena. 3 lawan 2 situasi pada waktu ini. Adakah Yudo Alliance mampu ataupun tidak untuk menamatkan riwayat Void? Dengan kita lihatkan pada waktu ini, Leon dah pun bersedia, dah pun membuat reset. Dia akan lepaskan, tapi malangnya Leon terjatuh juga pada waktu ini. Dengan Jimmy baru saya cuba untuk pergi ke bahagian hadapan, tapi pergerakan yang dilakukan oleh beliau telah pun didengari. FaZe Clan pun dah ready untuk masuk campur. Oh, ini sedikit berbahaya untuk Yudo Alliance. Sangat-sangat berbahaya. Leon adakah sempat untuk diangkat ataupun tidak? Betul-betul setitik je nyawa dia. Tak sempat. Tak sempat. Dan sekarang ini Yudo Alliance terpaksa untuk berlawan kembali dengan 3 orang pemain. Oh, tak pasti kenapa Jimmy seorang-seorang. Tapi Jimmy tak boleh. Jauh sangat. Oh, tamparan hebat untuk mereka. Ya, semua boleh hidup balik pula tu, Void. Malangnya Olio terlampau jauh. Tak tahu kenapa Olio berada di situ, tapi FaZe Clan teragak-agak untuk langgar. Kenapa Olio tak bergerak sangat? Sebab dia dengar bunyi kenderaan FaZe Clan. Sebab tu awak lihatkan sekarang ini, dia langsung tidak terburu-buru untuk pergi ke depan. Sebab dia tahu ada pasukan lain sekarang ini yang sedang mengintai ke arah tempat pertempuran tersebut.
Itulah dia betul-betul mengengsot sahaja tadi. Tapi Olio kena berhati-hati. Sekarang ini kita lihatkan FaZe Clan, adakah ini akan menjadi game yang mereka dapat tebus balik kesilapan mereka tadi. Sebab tadi mereka dah ada 8 mata singkir, dah mantap dah. Tetapi tinggal tak clean sangat je. Dan sekarang ni mereka dah pun dapatkan 1, 3 saja lagi yang perlu untuk mereka cari. Lions berada di bawah. Tak boleh untuk bergerak sangat. Namun FaZe Clan, mereka betul-betul agresif. Permainan ini yang akan dilaksanakan oleh pasukan mereka. Langgar terus. Void. Perumahan ini tadi menjayakan mereka untuk menang berlawan dengan The Lions. Tapi mampukah sekali lagi perkara tersebut dilakukan? Kerana kali ini mereka dah hilang 1. Morman, dia akan membaling first aid. Itu yang tak diingini oleh FaZe Clan dalam situasi ini. Rumah ni begitu banyak lubang sebenarnya untuk mereka baling ke mana-mana arah. Itu membuatkan game yang agak sukar kepada sesiapa yang cuba untuk melanggar. Dan untuk Void, mereka yakin mesti ada 1-2 top main yang sedang berada di tempat yang berbeza. Salah seorang pemain Void dah jatuh. Tapi Mela mungkin akan ditekan oleh Olio. Nyawa tidak begitu banyak. Tembakan begitu baik sekali daripada salah seorang pemain Void ini. Pergi ke depan. Tenang daripada Maxius. Nyawa tidak begitu banyak. Tak ada first aid. Kembali ke bahagian belakang. Dilihatkan pula oleh Mela. Tapi revival sedang dilaksanakan. Tapi Olio. Cantik. Cantik dari seorang Olio. Gerak lu. Ya, 1 kill percuma kenderaan. Okey lah tu. Ya betul. 1 kill dan percuma 1 kenderaan untuk Olio guna pakai bagi melarikan diri. Tak apa, kerja saya dah selesai bang kat sini. 1 kill ada, gerak lu. Awak nak lawan itu awak punya pasal. Sekarang ni saya nak kereta awak ni. Awak pun tadi pandang bawah aja. Nyam-nyam, terima kasih. Thank you untuk keretanya. Betul. Dia bukan thank you for the train, dia thank you for the car. Ya, tepat sekali. Tapi sekarang ini bom tangan depan muka Void. Dia boleh menang Void tadi. boleh menang, Void boleh menang. Dia boleh menang. FaZe Clan. 1 saja lagi pemain mereka. Namun 2. 1 saja lagi. Onzen setitik saja nyawa beliau. Dia sempat daripada 1. Tapi tetap kemenangan ini milik Void. Cuma Sam9 dah sampai. Yuhai dah tiba. Ya, sekarang ini Sam dah sampai tepi Yuhai. Pintu tu belum buka lagi Yuhai. Dep pun dah terjatuh. Dikesan oleh Infinity. Infinity pun nak masuk campur juga. Dia pun nak datang kompon ini menjadi third party. Tapi malangnya Kenny dan juga Dep di bahagian belakang. Yuhai berseorangan saja di kawasan kompon ini. Ini akan menyebabkan Sam9 confirm akan hilang 2. Tapi Olio dikesan juga akhirnya oleh Soas di bahagian yang berbeza. Dia cuba juga untuk melarikan diri dengan kenderaan yang ditinggalkan oleh FaZe Clan, oleh FaZe Mela. Tapi kedua-dua pasukan tersebut dah pun rata. Ini memang betul-betul satu compound puaka lah kita boleh katakan. Dengan Void duduk dekat sini. Dia yang macam orang mengantuk disorongkan bantal. Ya, tapi Brian terlalu jauh dengan Yuhai. Dengan rakan-rakan mereka yang lain. Untuk perkara yang tak disangkakan. 2 Mirama yang tak menjadi langsung kepada Sam9 ketika ini. Kali ini mereka dah terpisah. 2 hilang tu pasti. Sekarang terpisah pula dengan Brian. So Yuhai perlu bermain dengan terlampau perlahan nampak gayanya. Setelah perkara ini berlaku, lobby juga salah satu sebab benda ni terjadi dah terlampau awal kan untuk fight dalam game ni. Diorang boleh nampak kan berapa player lagi tinggal. Tapi tak sangka pula tempat ni yang jadi begitu popular sekali untuk dilawati oleh Infinity lah, FaZe Clan lah, benda lah. Sebab kalau awak lihatkan bulatan yang seterusnya, memang itu adalah kompon paling dekat. Dan saya rasa untuk Sam9 mereka dengar, oh dekat kompon ni ada orang tengah lawan lah. Jomlah kita masuk campur. Itulah benda yang dipikirkan oleh FaZe Clan juga. Yal dengan satu lagi tim ni dengan Void tengah lawan. Jomlah kita masuk campur, end up diorang terkorban. Kemudiannya sekarang ni Sam9 juga mungkin akan menjadi mangsa seterusnya. Tapi todak pemanduan di situ yang betul-betul dilihatkan oleh Boom Esports. Satu lagi mata masuk ke dalam poket Boom pada waktu ini. Rocky tersangkut di luar zone. Terpaksa untuk melakukan putaran jauh untuk masuk ke bahagian dalam bulatan. Di mana ada salah seorang pemain mereka dah pun secure sebenarnya bahagian selatan ini. Mungkin 2 lagi tu hanya perlu untuk pergi ke sana sahaja. Tapi satu lagi game tidak akan dimainkan oleh Yami. Sebaliknya Flyboy tetap akan bermain pada waktu ini bersama-sama dengan Onbit, Razy dan juga Friend Z. Cepat sekali No Mercy dapat dijatuhkan oleh Iron Pro. So Creed VIP ada permulaan
sedang ditunjukkan oleh pasukan mereka. Pick Me, mainan yang perlahan ditunjukkan dua orang pemain yang tidak begitu banyak. Dengan masa juga untuk hilap. Oh, siapa tu? No Mercy. Langgar hidup-hidup oleh Creed VIP. Itulah kejatuhan dilakukan oleh Creed sebenarnya tadi. Oh, kali ini tidak menjadi. Teruk kena RRQ. Dua pemain mereka hilang. Dua lagi ni, oi, saya fikir tadi nak kena langgar kapal terbang. Bumi bayang-bayang saja. Ya, tapi kali ini sukar untuk RRQ mencari tempat untuk dimainkan. Kerana, yalah kita tahu kawasan luar Los Leones ni memang, especially bukit lah, selalunya akan ada pasukan yang suka duduk dekat bukit-bukit ni dengan lebih awal. Tapi UI sekarang ni akan menerima kunjungan daripada The Infinity. Brian pun dah mula menyelit di kawasan luar. Infinity tak pasti. Sepertinya mereka hidup. Dekat dalam ni mesti ada orang lagi ni. Sebab tadi ada orang kan. Tapi itulah dia, dua jatuh. UI dapat jatuhkan dua. Tapi malangnya dia dapat tiga sebenarnya. Malangnya sekarang ini Brian berada di luar kawasan compound tersebut. Menyebabkan Sam9. Oh, saya rasa Brian datang ni dah terlalu lewat dah sebenarnya Brian. Tapi kita akan lihatkanlah 1 lawan 2 situasi pada waktu ini Brian. GG. Not so nice try lah saya boleh katakan kali ini. Sebab kalau dia nak masuk tadi, sama ada lepas UI dapat jatuhkan dua tu, dia terus langgar. Ataupun bila dia dah lambat tu, pergi cari je tempat lain. Cuba untuk survive dengan lebih lama sebab at least survive boleh tambah point kan. Point mereka not bad sekarang ini. Tapi itulah yang telah pun terjadi. Sam9 terkeluar di tempat yang ke-14. 13 pasukan saja yang tinggal. Zeta Void ni daripada tadi Amy, lepas diberikan peluang kedua untuk hidup, betul-betul diorang memanfaatkan compound keramat ini. Dan sekarang ini diorang dapatkan pula satu player, The Infinity. Ya, benar sekali. Dan lihatkanlah pula sekarang ini Boom pula sibuk untuk mencari RRQ. Antara punca utama mereka rata pada game kedua tadi. Tapi adakah sekali lagi Boom, jangan buat hal Boom. Dua dah jatuh untuk pasukan mereka sekarang ini masalahnya. Cari yang seterusnya, tembakan yang baik. 3 dah jatuh, datang 1-1. RRQ 2 je bro dalam ni. Tetapi mereka tak berjaya untuk menghapuskan pemain-pemain mereka ni. Tetapi akhirnya Snap dah jatuh. Ada gangguan juga daripada jauh. Loading lakukan, pakai jarak jauh dilakukan. Revival lakukan terlebih dahulu. Kalau dia pergi ke depan sekarang ini, sangat-sangat baik sebenarnya untuk mereka. Berbagai data! Wow! Itu dia rata kepada Boom. Nak try RRQ. RRQ ada 2. Tapi 2 ni dah macam 14 orang. Ini betul-betul akan mengganggu mental. Sebab awak tewas dengan tim sama. Lagi dan lagi dan lagi. Hari ni je. Pertembungan antara RRQ dan juga Boom ini sekurang-kurangnya 3 daripada 6 pusingan. Betul-betul tamparan hebat lah untuk Boom Esports. Padahal RRQ cuma tinggal 2 sahaja. Dan of course point diorang dah sedap dah pun RRQ ni. Tinggal sekarang ni berapa tinggi kita boleh pergi. Kita boleh katakan RRQ punya slot pergi ke Super Sunday ni dah confirm. Sebab untuk 85 mata, awak perlukan top 8. 12 pusingan sahaja yang dimainkan setiap pasukan. Confirm dah tu awak ada dalam top 8. Cuma sekarang ini berapa laju diorang boleh sahkan slot mereka. Lebih kepada macam tu je lah. Dan dengan 3 mata berharga tadi tu, itu akan mempercepatkan proses untuk RRQ. Tapi Roy. Satu lagi game yang serba tidak kena untuk Roy. Pergi ke sini, 3 hilang macam tu saja. RRQ terkeluar tapi tak apa. At least diorang macam dah boleh tunjukkan yang mereka ni memang betul-betul garang. Tapi unstoppable daripada Infinity. Oh, Turn Infinity pula comeback. baru perasan. Ya. Infinity, awak dekat mana tadi Mungkin terlalu banyak diorang fight lah. ratakan Void, diorang ratakan Sam9. Diorang dapatkan Sam9, si Kenny dengan Deb kan diorang dapatkan juga. Diorang backstep tadi kalau awak ingat. Ya, Kenny dengan Deb dekat bahagian belakang, kat luar. Ya. Tapi kamera tu macam tak terlampau menunjukkan diorang. Ya, betul. Dia macam pemandangan zoom out lah. zoom Ya, out kan. tapi waktu tu Infinity yang dapat. So boleh dikatakan Sam9 rata full dengan Infinity. Kemudiannya Void pun kena at least 2 dengan Infinity. Kemudiannya tadi Roy pun dapat 3. Memang ini adalah game yang baik untuk The Infinity. Tepat sekali.
Tapi pergerakan dapat dilihatkan sekarang ini pula daripada NKT. Kali ini NKT seolah-olah Miramar ini bukanlah map favorite. Tak boleh juga sebab tadi nombor 2 kan. Mungkin bukan yang paling agresif lah gameplay yang boleh tunjukkan di map ini. Mungkin orang tak biasa sangat kot dengan pasukan lain. Mungkin Wrangle mereka dah biasa nampak. Sama mereka dah biasa main. Miramar mungkin agak kurang untuk dimainkan ketika Scream atau sebagainya. Tapi lihatkanlah Roy. Rata sudah mereka di tempat yang ke-10. Dan ini merupakan stage yang ke-5. Tapi saya rasa round yang terakhir pada malam ini penuh dengan aksi yang sangat-sangat berkualiti. 9 pasukan sahaja tinggal. Tiba-tiba tinggal 9 je. Disebabkan oleh perlawanan terutama di compound di satu bangunan puaka tadi yang mengorbankan 2-3 pasukan di situ. Sekarang ini tinggal 9 saja, tapi Todak cuba untuk mencari tempat untuk dimainkan. Dikesan oleh macam biasalah satu tim yang tak tahu diorang ni duduk dekat mana pun sebenarnya. Team Flash. Tapi diorang dapat kejatuhan demi kejatuhan terhadap pemain musuh. Top 4 damage ni bro. Tak tahu mana-mana kan. Ya, tak tahu dekat mana Team Flash ni bermain. Tapi diorang memang handal. Diorang mengingatkan saya kepada, mereka mengingatkan saya kepada kalau awak ingat DWG Kia. Mereka adalah satu pasukan yang awak tak nampak diorang lawan depan-depan ni sangat. Tapi awak tahu daripada jauh awak tengok kill feed. Daripada mana DWG ni jatuhkan pemain ini kan? Damrut lah. Boleh dikatakan macam Damrut jugalah. Satu main yang suka long range, mid range punya kejatuhan kan. Tapi kalau ikut dari segi pasukan ya, Team Flash ni ibarat seperti DWG Kia. Tapi apa pun, Yudo-O2 akan berlawan dengan BTR. Lapar telah pun dijatuhkan, tetapi Razor dijatuhkan kembali dengan lontaran net tersebut. Satar terus saja membuka asap untuk mengangkat Lapar secara langsung. Untuk Yudo-O2 masih lagi berhati-hati di sini, tidak mahu untuk melakukan reset di tempat yang kejatuhan tersebut dilakukan. Tapi BTR mereka mengambil keputusan untuk tidak mengambil risiko yang terlalu besar. Terus saja berpatah balik ke kawasan gudang sebab bulatan yang seterusnya mereka tahu tidak berpihak kepada mereka. Mereka kena gerak sekejap lagi. Ya, benar sekali. Lagi-lagi ada pula gangguan daripada bahagian belakang tadi. So, nak tak nak mereka kena memilih perkara yang lain. Tak ada kenderaan ke untuk dibawa? Tak ada kenderaan untuk mereka bawa. Lihatkan pula ada BTR di bahagian bawah sana. 1, 2, 3. Percuma mungkin untuk mereka dengan mudah sekali. Nabi pula dilihatkan oleh God Tani berjarak jauh. Perlu untuk reload terlebih dahulu. Tapi Satar sedikit agresif. Mainan yang akan dilaksanakan oleh beliau. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Sampai cepat dia dapat? Sampai cepat dia dapat? Dia yang lebih cepat. Dan yang cepat tersebut adalah Satar. Ya, terkeluar di tempat yang ke-8 untuk Yudo-O2. Satu saja mata tambahan untuk mereka pada waktu ini. Hari yang belum lagi kita boleh katakan baik untuk Yudo-O2. Perlu memikirkan satu strategi yang lebih agresif dan proaktif lah kita boleh katakan. Sebab pasukan-pasukan di atas ini kan, mereka semua ada movement agresif mereka, Amy. RRQ, NKT, Void, Flash, Todak, Sam9 juga ada movement agresif mereka. Yudo Lion pun ada. BTR pun dah mula ada dah selepas mereka membariskan line up ini. Infinity 11 mata singkir mereka dah kumpulkan, tapi dia macam ada satu perkara yang sedikit berbahaya jugalah untuk pasukan yang ada elimination banyak ini. Sebab mereka kena berhati-hati. Tak boleh terlalu tamak. Setuju. Dan dah boleh lihatkan sekarang ini pergerakan dilakukan ke bahagian depan dengan penggunaan 12K. Tembakan ke hadapan sana. Tembakan yang begitu baik sekali. Dapat satu. Terus sahaja di end. Cantik daripada Kwang Ji. Bersama dengan Gosu ke? Tapi Kwang Ji akan diletupkan terlebih dahulu dengan bom yang telah pun sepertinya jadi booby trap di bahagian depan muka tadi. Sekarang tukarkan terus kepada senjata yang seterusnya M4 ini. Sekali lagi diorang punya style jatuh terus dan itu yang dilakukan oleh pemain tersebut. BTR datang terus depan muka, jatuh dengan sewenang-wenangnya. Dan sekarang ini Gen Force memerlukan batu lapar tak sedap berbahagian belakang. Ghost 2 ada lagi dalam permainan. BTR, kesilapan besar terjadi di sini. Mungkinkah mereka akan rata kesemuanya sekali? Ya, ini yang selalu menjadi dilema mana-mana pasukan. Kalau kita gerak dulu, ada yang akan jaga ganggu kita daripada belakang. Tapi kalau kita gerak lambat pula, nanti akan susah pula untuk kita masuk ke dalam.
So itu adalah dilema yang paling besar yang sebenarnya tidak ada jawapan yes or no. Sebenarnya dia bergantung kepada pasukan punya decision. Dengan sekarang ini BTR, kalau Satar menang fight ini, Satar boleh mengangkat kembali rakan pasukan dia di bahagian hadapan. Kalau Gosu menang, Gosu pula boleh revive member dia. Tapi Satar, nyawa dia dah pun rendah. Gosu hanya memerlukan 1 damage saja lagi untuk menjatuhkan pemain tersebut. Tapi diganggu daripada bahagian jauh oleh Creed VIP. Membuatkan sekarang ini Gosu lebih memfokuskan untuk reset terlebih dahulu. Tapi malangnya tetap akan dilihatkan oleh Creed VIP. Kali ini mereka dah ada 3 mata singkir Creed VIP top 5 untuk mereka. 12 pasukan, 12 orang pemain terakhir saja yang tinggal dalam perlawanan kita. Lapar telah pun terkeluar, Lapar telah pun tersingkir. Tinggal Satar saja dan Satar sekarang ini kena bergerak ke depan. Di mana kedudukan beliau boleh dilihatkan oleh Putra pada waktu ini. Tembakan dilepaskan oleh Putra. Satar berjaya untuk meng-reverse. melakukan satu reverse. Yang cemerlang. Dia tahu kalau dia pusing kenderaan itu, mungkin dia akan di-spray down. So apa yang dia buat adalah reverse. Reverse psikologi terus dilakukan tadi. Tapi nasiblah kenderaan tu tak ada kehilangan tayar atau sebagainya. Dan untuk Satar pun memang dia memerlukan kotak-kotak yang ada dekat sini. Disebabkan dia dah tak ada kelengkapan. Dah tak ada bullet dah tadi. Hanya tinggal 30-60 begitu sahaja. Tapi tembakan balas daripada SOAS. Walaupun pemain Infinity yang pandang terlebih dahulu. Dan kalau Beer 11 juga dihantar terus pulang ke lobby. Pergi ke naik ke atas sedikit. Axe. Inilah pusingan yang terbaik untuk pasukan mereka juga. Team X. Tapi pasukan ini memang dipenuhi dengan pemain-pemain berpengalaman seperti SOAS, Break dan juga Rabis. So, kali ini mereka kena buktikan kehebatan mereka, The Infinity. Rupanya walaupun mereka ada 12 mata singkir tapi tinggal God Tani berseorangan saja. Akhirnya God Tani kembali semula tapi kedudukan beliau telah diketahui. Selepas dijumpai oleh pemain Team X dan itu akan menyebabkan beliau rata. Tempat yang kelima untuk mereka. Team X 8 mata singkir dah pun dikumpulkan pada waktu ini. Tapi ini adalah berita gembira untuk Creed VIP sebab dengan kehilangan satu demi satu pasukan yang lain, itu akan meningkatkan lagi pengumpulan mata mereka, Amy. Betul, mereka nakkan benda ini dan mereka berjaya. Impian mereka ditunaikan tetapi impiannya belum habis lagi sebabkan belatan bukan milik mereka. Itu satu hal yang masalah lah. Tapi mereka ada kenderaan. Mungkin ada pergerakan yang mampu dilaksanakan. Cuma daripada bahagian bawah, Satar ini mungkin akan menjadi masalah besar. Satar juga tak ada belatan dan seterusnya. Yang paling berkuasa sekarang dalam situasi ini adalah Team X. Ya, tapi kelihatannya Creed VIP sekarang ini memilih untuk pergi ke arah BTR. Satar cuba untuk dicari, tembakan dilepaskan. Putra, pembunuh upahan. Tidak, Cui sebenarnya akan mendapatkan mata singkir tersebut. Top 3 sekarang ini untuk Creed VIP. Adakah dengan kemasukan Putra ini akan membawa impak positif kepada mereka? Tapi Putra malangnya telah dikesan oleh Terang. Perlu untuk diselamatkan secepat mungkin. Team X di bahagian high ground tersebut mengintai. Tetapi Amy, ada satu lagi benda yang menarik kat sini. NKT tu, dia tu dah tinggal seorang tu agak lama. Dan dia masih lagi ada dalam perlawanan kita. Duduk di dalam push. Adakah ini akan jadi push seperti mana Clash pernah dilakukan oleh Ryzen di peringkat dunia? Dia boleh lakukan perkara tersebut? Mungkin. Mungkin boleh. Mungkin tidak. Tetapi tak ada siapa langsung nampak kedudukan dia. Mereka terlampau busy melihatkan Creed VIP dan tak ada circle. Sekarang ini terpaksa pergi ke depan. Satu demi satu pemain mungkin akan cuba tu dicolik. Putra jatuh terlebih dahulu. SOAS cuba tu dicari, berpusing-pusing pemain ini lakukan. Akhirnya rata sudah Creed VIP. Tetapi satu lawan 4. Main terakhir. 1 lawan 4. Adakah kita boleh tengok Clash tak? Dia dah mendedahkan diri beliau dah sebenarnya. Dan itu menyebabkan Team X akhirnya membawa winner chicken dinner kepada Vietnam.